Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda akta Universiti dan College Universiti 1971 dibacakan kali kedua sekarang. Silakan. Dengan izin. Tan Sri Yang Dipertua, AUKU telah diwartakan sejak tahun 1971 untuk membuat peruntukan bagi maksud menubuh, menyelenggara dan mentadbir universiti dan kolej universiti awam di Malaysia. Sehingga hari ini, AUKU terpakai kepada 18 buah daripada 20 buah universiti awam di Malaysia. Manakala baki 2 buah universiti lagi, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Teknologi MARA tidak tertakluk kepada AUKU. Bagi UIAM, sekalipun punca penubuhannya di bawah Seksyen 5A AUKU, namun tadbir urus UIAM adalah berdasarkan perlembagaan universiti berkenaan yang digubal di bawah Akta Syarikat 1965. Manakala UiTM pula ditubuhkan di bawah aktanya sendiri, iaitu Akta Universiti Teknologi MARA 1976, iaitu Akta 173. Puan Yang Dipertua, AUKU telah dibentangkan di Parlimen pada tahun 1971 bagi menyeragamkan dan memusatkan hal berkaitan tadbir urus universiti awam kepada kementerian yang berkaitan untuk tujuan penyeliaan bagi memastikan perjalanan universiti awam selari dengan aspirasi pendidikan tinggi negara ketika itu. Sehingga tahun 2019, AUKU telah pun melalui proses pindaan sebanyak 7 kali sejak ia diwartakan pada tahun 1971. Pindaan yang dilaksanakan merangkumi pelbagai skop dari penambahbaikan tadbir urus sehingga pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Ini secara langsung menjadikan AUKU sebagai antara yang paling matang dalam sejarah negara Malaysia. Walaupun sehingga hari ini masih wujud pelbagai pandangan dan pendirian mengenai AUKU, termasuk idea untuk memansuhkannya dan menggantikannya dengan akta yang baru, tidak ramai yang cakna dengan aspirasi sebenar penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan melalui pindaan AUKU, terutamanya bagi peruntukan yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Puan Yang Dipertua, daripada 7 pindaan AUKU yang telah dilaksanakan, 4 pindaan adalah mengenai hal ehwal pelajar dan keperluan keadaan semasa. Pindaan terkini pada tahun 2019 misalnya, adalah merupakan satu perkembangan positif dalam memberikan lebih ruang kebebasan kepada pelajar untuk menyertai aktiviti parti politik di dalam kampus dan di luar kampus. Kementerian melihat kebebasan ini telah mendorong pelajar dan mahasiswa untuk menuntut supaya lebih banyak ruang dan peluang diberikan kepada mereka, terutama untuk menguruskan aktiviti dan keuangan persatuan mereka sendiri. Sehubungan itu, berlandaskan visi konsep Madani, iaitu mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal, Kementerian berpandangan mahasiswa kini sudah bersedia untuk menggalas tanggungjawab yang lebih besar untuk membuat keputusan dengan memberi lebih kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti berpersatuan dan menyenggara keuangan aktiviti pelajar. Mengambil kira pandangan dan maklum balas yang diterima, Kementerian telah melancarkan agenda pemerkasaan mahasiswa yang bertujuan untuk memberi ruang dan peluang untuk mahasiswa menguruskan aktiviti dan persatuan mereka sendiri. Terdapat perkara yang tidak memerlukan pindaan kepada AUKU dan boleh dilaksanakan secara pentadbiran. Sebagai contoh, perjalanan urusan pilihan raya kampus telah diserahkan sepenuhnya kepada pelajar. Berdasarkan kepada aspirasi pelajar untuk menguruskan keuangan persatuan mereka sendiri,
terdapat seksyen-seksyen dalam AUKU yang tidak membenarkan perkara itu, maka melalui RUU ini, insya-Allah aspirasi mahasiswa kini dapat direalisasikan. Puan Yang di-Pertua, butiran terperinci mengenai RUU ini adalah seperti berikut. Pertama, Fasa 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Kedua, Fasal 2 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 15A Akta 30 untuk membenarkan pungutan wang dan penerimaan wang dan sumbangan lain oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar Universiti yang ditubuhkan. Ketiga, Fasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 16B Akta 30 untuk memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan tiap-tiap pelajar universiti bukanlah lagi Naib Chancellor tetapi jawatan kuasa tata tertib pelajar. Keempat, iaitu berkaitan Pasal 4, bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 30 dan terakhir, Fasal 5, bertujuan untuk mengadakan peruntukan kecualian. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai niat dan hasrat di belakang setiap pindaan yang dicadangkan dalam RUU ini. Seksyen 15A AUKU. Pada masa ini, Seksyen 15A AUKU memperuntukkan bahawa pelajar dan atau pertubuhan badan dan kumpulan pelajar dilarang memungut wang. Secara amnya, peruntukan di bawah Seksyen 15A ini tidak membenarkan pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar universiti untuk memungut wang dalam apa cara sekalipun, kecuali dengan kebenaran Naib Chancellor tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut. Walaupun terdapat kuasa pengecualian bagi pemungutan wang oleh Naib Chancellor, ia tetap dilihat sebagai satu halangan kepada pelajar universiti dalam melaksanakan apa-apa aktiviti bagi mengumpul wang untuk aktiviti persatuan. Oleh yang demikian, penambahbaikan kepada Seksyen 15A ini dilaksanakan bagi membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar untuk memungut wang dan menerima sumbangan dalam apa cara sekalipun tertakluk kepada peraturan dan undang-undang bertulis yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, pindaan kepada Seksyen 15A ini masih tidak membenarkan pelajar atas kapasiti individu untuk terlibat dengan aktiviti pungutan wang atau penerimaan wang atau apa-apa sumbangan lain, melainkan jika tindakan tersebut dibuat atas nama atau bagi pihak MPP atau mana-mana badan pelajar universiti. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 16B AUKU. Pindaan kedua melibatkan Seksyen 16B AUKU yang pada masa ini memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan dengan tiap-tiap pelajar universiti ialah Naib Chancellor. Dalam konteks pengendalian kes tata tertib di universiti, saya makan mendapati bahawa amalan sedia ada di semua universiti awam tidak dikendalikan oleh Naib Chancellor. Sebaliknya, kuasa berkenaan terletak kepada jawatan kuasa tata tertib itu sendiri. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi bercadang untuk memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada Naib Chancellor kepada jawatan kuasa tata tertib pelajar agar ia mencerminkan amalan semasa di universiti awam. Puan Yang di-Pertua, Seksyen 48/4 jadual pertama. Pindaan seterusnya melibatkan Seksyen 48/4 jadual pertama melibatkan tempoh pemegang jawatan MPP yang pada masa ini adalah 1 tahun atau dalam erti kata lain 365 hari. Cadangan ini sebenarnya timbul semasa tempoh pandemik COVID-19 di mana terdapat kumpulan pelajar yang mempertikaikan keabsahan Majlis Perwakilan Pelajar yang masih berkhidmat walaupun setelah tamat tempoh setahun. Hal ini terjadi kerana pilihan raya kampus tidak dapat diadakan pada ketika itu. Untuk itu,
peruntukan Seksyen 48(4) jadual pertama telah dimasukkan bagi tempoh lantikan MPP dipinda daripada 1 tahun kepada 1 tahun akademik. Sebagai makluman, kalendar akademik universiti ditetapkan oleh Senat Universiti masing-masing. Selain itu, susulan dari pengalaman pandemik COVID-19 tempoh hari, Kementerian mencadangkan supaya Seksyen 48(4)A dimasukkan bagi membolehkan pihak berkuasa universiti iaitu lembaga melanjutkan tempoh keahlian MPP apabila pilihan raya kampus tidak dapat dilaksanakan. Pindaan ini juga bagi membolehkan lembaga menguruskan tempoh pelantikan MPP dalam tempoh peralihan selepas tamat tempoh lantikan sehingga pilihan raya kampus diadakan. Ini bagi mengelakkan kelompongan dalam pentadbiran MPP sepanjang tempoh peralihan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48(11) jadual pertama. Cadangan pindaan seterusnya adalah pada Seksyen 48(11) jadual pertama AUKU yang memperuntukkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang atau membuat apa-apa pemungutan wang atau harta dari apa-apa punca sekalipun. Justru itu, bagi memastikan hasrat pemerkasaan mahasiswa direalisasikan, RUU ini akan memotong peruntukan Seksyen 48(11)A ini dengan memasukkan peruntukan baharu bagi membenarkan universiti untuk menubuhkan apa-apa kumpulan wang atau memiliki apa-apa harta untuk diuruskan dan disenggara oleh Majlis Perwakilan Pelajar mengikut tata cara keuangan universiti. Di samping itu, Seksyen 48(11)B jadual pertama dimasukkan untuk membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar menubuhkan, menguruskan dan menyenggara apa-apa kumpulan wang. Dalam arti kata lain, saya simpulkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar boleh membuka dan mengurus akaun dengan mana-mana institusi keuangan yang sah. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48(12)A jadual pertama. Dengan penambahbaikan ini, terdapat keperluan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang akan dijadikan sebagai panduan kepada Majlis Perwakilan Pelajar dan pemegang jawatan dalam menguruskan kumpulan wang atau akaun ini. Oleh itu, sukacita saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat bahawa peraturan yang akan diperkenalkan ini merupakan peraturan am yang digunakan dalam urusan keuangan. Sebagai contoh, pengeluaran resit rasmi bagi penerimaan wang, sumbangan yang boleh diterima dan lain-lain. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan adalah untuk mendidik pelajar serta sebagai rujukan kepada mereka dalam menguruskan keuangan MPP dan persatuan masing-masing kelab. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 49(2) jadual pertama. Cadangan terakhir dalam RUU ini melibatkan Badan Pelajar Universiti. Dengan itu, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa Badan Pelajar Universiti turut akan menerima kemudahan sama seperti yang diterima oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Perkara ini termaktub dalam Seksyen 49(2) RUU ini. Pada kesempatan ini, Kementerian juga ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan ini dilaksanakan secara berfasa bermula dengan Majlis Perwakilan Pelajar terlebih dahulu. Dan sekiranya tiada isu berbangkit dan semuanya akan berjalan dengan lancar, Badan Pelajar turut akan mendapat kemudahan yang sama berikutnya. Kementerian ingin tekankan bahawa cadangan pemberian kebenaran ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan melatih mahasiswa untuk belajar mengurus aktiviti dan keuangan persatuan masing-masing. Tuan Yang di-Pertua, dengan RUU ini, maka agenda pemerkasaan mahasiswa dapat dijayakan seterusnya, melakar sejarah apabila AUKU sekali lagi dipinda untuk mengangkat martabat mahasiswa dan pelajar universiti awam kita. Oleh itu, saya memohon pertimbangan Dewan Yang Mulia ini supaya kita secara kolektif membimbing dan menjadi teladan baik kepada pelajar dan mahasiswa kita. Semoga
Rang undang-undang ini berupaya melakar sejarah dalam konteks pemerkasaan mahasiswa Universiti Awam. Sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat semua saya dahului dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dengan ini, Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Potimo menyokong. Seorang menteri atau timbalan menteri? Saya mohon menyokong.